Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 弟兄姐妹，大家平安。 Ya, senang pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. 很开心，我们可以一起来敬拜上帝。 Ya, kita bersyukur juga hari ini tidak hujan. 感谢主，今天晚上也没有下雨。 Ya, kalau hari ini hujan berarti 3 kali berturut-turut saya naik mimbar hujan ya. 如果下雨的话，就是我们连续3个礼拜我讲到都会下雨。 Oke, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, carilah kekuatan Tuhan. 今天晚上我们要默想一个主题，就是要寻求上帝的能力。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu menopang kami, menghibur kami, menguatkan kami, khususnya di dalam hari-hari akhir sekarang ini. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami boleh mengerti kehendak yang daripada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan berkati. Bapa, pimpin berkati kedua hamba-Mu yang sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat sekarang ini kita seakan-akan berada di dalam suatu kehidupan yang penuh gejolak. 今天我们活在一个好像充满动荡不安的世界。 Kita bisa melihat perang masih saja terus berkecamuk di berbagai negara. 我们可以看到有很多的国家都发生了征战。 Harga-harga barang melambung dan pendapatan tidak bertambah. 通用的这个价格已经攀升，但是收入没有增加。 Di Indonesia pengangguran meningkat 在 tajam. 印尼，我们的失业率大大的攀升， Lulusan sekolah dan universitas sulit mendapatkan pekerjaan. 毕业生都很难找到工作。 UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat banyak yang juga terpaksa tutup karena sepinya pasar. 中小企业成为人民的主要经济来源，因为市场的冷淡，逼不得已关门。 Ironisnya adalah ada orang justru menganggap waktu pandemi COVID ekonomi kami malah lebih baik daripada sekarang. 更讽刺的，有人认为在疫情的期间，景气比现在还要好。 Ya, saya juga tadi pagi mendengar berita di Jepang, mereka antri beli beras. 刚才早上听到一个新闻，在日本他们排队要去买米。 Ada apa yang terjadi di dalam dunia akhir-akhir ini? 在这个现代的世界，在这个末日，好像发生了什么事情？ Kondisi ini membuat banyak orang merasa putus asa, merasa frustasi. 这样的情况，有很多人感觉到很绝望、很沮丧。 Mungkin juga ada yang bertanya, di manakah Tuhan? 可能有人问上帝在哪里？ Mengapa hidup seberat ini? 为什么生活那么的沉重？ Di dalam kondisi-kondisi yang demikian inilah firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kita. 在这样的情况之下，今天上帝的话语呼召了我们。 1 Tawarik 16 ayat 11 memberitahu pada kita, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 在历代之上第16章11节说，要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。 Di dalam satu ayat firman Tuhan ini ada 3 kebenaran yang kita akan sama-sama perhatikan. 从这段经文有3个真理，我们要一起来讨 Yang 论的。 pertama, 第一点， carilah Tuhan sungguh-sungguh. 要很诚切的，要诚恳的寻找上帝。 Sekalipun kondisi dunia dan negara sedang tidak menentu. 即使世界与国家的情况在不确定、不稳定当中， Dalam bahasa aslinya Ibrani, kata carilah, girsu, itu berarti menyelidiki dengan sungguh-sungguh. 在原文里面，在希伯来文，这个寻求它的意思就是要诚恳的、恳切的去调查、去巡查。 Hal ini memberitahu kepada kita saat kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik, jangan kita mempergunakan jalan pintas, korupsi ataupun dengan koneksi gelap melakukannya. 这样告诉我们，在这个不稳定的经济或是政治上面，我们不要寻找捷径，比如说
贪污还是不正当的关系， Melainkan carilah Tuhan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. 反而我们就是要以诚恳的心要寻求上帝。 Dalam Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 30, 在圣经记载撒母耳记上第30章， ketika Daud dan pasukannya kembali ke Ziklag, mereka mendapati kota mereka dibakar dan keluarga mereka diculik. 当大卫还有跟随他的人回到西哥拉的时候，他们发现他们的城里已经焚烧了。 Saat itu anak buah daripada Daud hendak melempari Daud dengan batu karena kepedihan hati. 那个时候，这个大卫的属下他们要因为心中的苦恼，要用石头打死大卫。 Dalam kondisi yang demikian, Daud tidak panik, bahkan Alkitab memberitahu pada 在 kita, 这样的情况之下，大卫没有惊慌。圣经告诉我们， Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 大卫积极了他的忠心给上帝。 Firman Tuhan ini memberitahu pada kita, Daud mencari Tuhan terlebih dahulu. 这段经文告诉我们，大卫先求上帝， Dia bertanya kepada Tuhan 他询问上帝， dan Tuhan memberikan jalan keluar. 然后上帝就给他出路。 Beberapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian dari saudara kita Suhendro. 前几天我们听了我们的弟兄苏汉若弟兄的见证。 Sebenarnya saya berencana menyuruh dia malam hari ini untuk memberikan kesaksian. 其实打算今天晚上要他自己来做见证， Tetapi berhubung anaknya akan diwisuda, dia tidak bisa hadir. 是因为他的孩子要毕业，所以他不能来。 Waktu dia menemani istrinya berobat di Pineng, 当他陪伴太太到槟城医病的时候， dompetnya hilang. 他的皮包丢失了。 Dan setelah belasan jam dia baru menyadari dompetnya hilang ketika dia hendak beli sarapan. 过了几十个小时，当他要买早餐的时候，他才发现他的皮包不见了。 Di dompet ada uang dan juga ada beberapa kartu kredit dan juga mungkin kartu penting lainnya. 在皮包里面有很多有钱，有许多的这个证件，还有这个信用卡。 Dalam kepanikan dia mencari dompetnya di mana-mana, 因为他惊慌，他到处寻找他的皮包， tetapi tidak menemukannya. 但是没有发现。 Sampai akhirnya dia berdoa di hadapan Tuhan. 到了直到他到上帝面前祷告。 Dan ketika berdoa di hadapan Tuhan itulah ada suara Tuhan di dalam hatinya 当他向上帝祷告的时候，在他的心里面有上帝的声音， yang mengatakan kepadanya dompetnya jatuh di Grab. 告诉他说他的皮包掉在这个 Grab 里面。 Singkat cerita dia pergi mencari dan pergi melapor ke kantor polisi. 长话短说，他就是到了警察局去报案。 Dan akhirnya dompetnya dikembalikan oleh supir Grab itu. 到最后他的皮包被这个 Grab 的司机归还给他。 Kesaksian yang sama saya juga pernah di kebaktian doa ini men-sharingkan tentang kesaksian dari semu saya. 同样的，我曾经在这个祷告会里面做了圣母的见证。 Ya, pada saat kami pergi berlibur di Malaysia, 当我们旅游度假在马来西亚的时候， ya pada saat kami hendak pulang dan check out dari 当 hotel, 我们退房要回到坐飞机回到印尼的时 kami 候， sudah berencana hendak pergi ke bandara. 我们计划就是要出发到机场去。 Tapi pada saat itulah semu saya sadar pasportnya hilang. 那个时候圣母发现他的这个护照不见了。 Dalam kepanikan pada saat itu, di mana sebentar lagi akan pergi ke bandara dan pulang ke 那 Indonesia. 个时候很惊慌，因为过一会都要到机场，要回到印尼了。 Akhirnya dia kembali ke dalam kamar 然后他就回到他的这个房间里面， dan mencari pasportnya. 到处到房间里面找他的护照， Tidak menemukannya. 没有找到。 Dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. 然后他就向上帝祷告。 Dan ketika dia berdiam diri dan berdoa, 当他平静下来向上帝祷告的时候， kondisi yang sama juga terjadi. 同样的事情发生了， Sepertinya Tuhan berbicara di dalam 就好 hatinya 像上帝向他的心 dan 说话， memberitahu bahwa pasportnya ada di tas kamera. 告诉他护照在这个相机的皮包里面。 Dan pada saat berdoa itu dia masih juga ragu dan berkata tidak mungkin itu paspor ada di tas kamera. 当他祷告的时候，他好像很怀疑说，不可能这个护照
在相机的包包里 Karena 面， pasportnya biasa berada di handbagnya. 因为通常的话，护照收在这个随身包里面。 Namun karena ada suara hati yang demikian, dia mencari di tas kamera. 但是因为有听到这样的心声，他就是在这个相机的包包里面去找 Dan benar menemukan pasportnya ada di tas kamera. 啊，然后真的发现了这个护照在相机的包包里面。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， numpang tanya, 请问 mengapa kita sering berdoa pada Tuhan dan tidak bisa dengan mudah mendengar suara Tuhan? 为什么我们常常向上帝祷告，但是没有听到上帝的声音？ Mengapa dalam dua kesaksian ini seakan-akan di dalam kepanikan, di dalam keadaan terjepit, baru kita dapat mendengar suara Tuhan? 在这两个的见证，还有好像我们在这个惊慌的时候祷告，我们才可以听到上帝的声音 Minimal mungkin ada 3 jawaban di dalamnya. 啊，最少答案有3个。 Karena pada saat kepanikan dan terjepit itulah seringkali kita baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 是因为当我们惊慌的时候，我们被逼的时候，我们才真正的虔诚的向上帝祷告。 Yang kedua, 第二点， bukan tidak mungkin saat kita tidak berdaya lagi, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saat itulah Tuhan bekerja. 没有不可能。当我们无能为力的时候，我们什么事情都不能做的时候，那个时候上帝就动工。 Bukan tidak mungkin juga di dalam kondisi yang terjepit dan juga terdesak itulah membuat kita juga dalam berdoa fokus. 啊，不是没有可能。当我们受到逼迫的时候，我们惊慌的时候，我们祷告就是很专心的祷告。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐 kalau 妹， kita memperhatikan di dalam Alkitab memberitahu pada 如 kita, 果我们注意圣经告诉我们， sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. 就是圣经告诉我们，你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟不肯。 Sesungguhnya firman Tuhan memberitahu kepada kita untuk bagaimana mendengar suara Tuhan. 其实圣经告诉我们，我们要如何听到上帝的声音， Untuk memperoleh kekuatan yang daripada Allah, 来得到从上帝而来的能力， yaitu diam dan tenang. 就是要我们要平静下 Tetapi 来。 Alkitab mengatakan tetapi kamu enggan. 但是圣经告诉我们，是你们不肯。 Bukan tidak mungkin oleh karena ketika kita menghadapi masalah, kita selalu mencari jalan keluar berdasarkan kemampuan kita dan dengan usaha 不是 kita. 不可能，当我们面对问题的时候，我们就是要靠我们的力量来解决问题。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang mencari Tuhan hanya sekedar rutinitas 有很 belaka. 有很多人寻找上帝，就是因为日常的习惯， Bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan. 不是因为虔诚，不是因为衷心的寻找上帝。 Ya jujur saya juga kadangkala demikian. 啊，坦白说，我有时候也是这样。 Pada saat saya saat teduh pagi hari, 当我每天早上做灵修的时候， kadangkala saya mendapatkan satu kondisi. 啊，有时候我得到了一个情况， Pada saat di dalam pelayanan atau kehidupan saya jumpa masalah yang berat, 当我在服事上或是在生活上面对很重大的问题的时候， ketika saya baca firman Tuhan, 当我读经的时候， wah saya menikmati firman Tuhan itu dengan luar 我 biasa. 是很奇妙的享受圣经所说的话语， Seakan-akan Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya dan menghibur saya, 就好像上帝亲自对我说话，安慰我， memberikan kekuatan kepada saya. 给我了力量。 Tetapi ketika kondisi semuanya baik-baik dan 但 lancar-lancar, 是当情况很顺利的时候， seakan-akan saya sulit sekali untuk mengerti firman Tuhan itu berbicara kepada saya secara 我好像 pribadi. 很难去了解，很难去听到上帝的话语对我说话 Jadi。Bapak Ibu Saudara ini bukan berarti kita harus sengaja cari masalah dulu ya, 这个不 supaya 表 kita 示说 mengerti 我 firman 们 Tuhan. 这个不表示说我们一定要去寻找问题。 Ya masalah tidak harus dicari, dia bisa datang sendiri 问题 kok. 我们不用去寻找，它会自己来的。 Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 所以， Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita diperhadapkan pada kondisi yang bagaimanapun juga, 无论我们面对什么样的情况， baik di dalam ekonomi kita, 在我们的经济也好， baik di dalam rumah tangga 在我 kita, 们的家庭也好， baik di dalam pekerjaan 或是在 kita, 我们的工作里面， sesungguhnya kita gak perlu panik.
其实我们不用惊慌， Di tengah ketakutan menghadapi segala sesuatu, 我们面对一切的问题的时 jangan 候， menjauh daripada Tuhan. 我们不要远离上帝。 Firman Tuhan hari ini mengatakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. 今天上帝的话语告诉我们，我们要忠心虔诚的寻 Tuhan 求 akan 上帝。 menyatakan kehendaknya. 上帝将彰显他的旨 Tuhan 意， akan menghibur kita. 上帝将会安慰我们。 Ini poin yang pertama. 这个就是第一 Poin 点。 yang kedua, 第二点， carilah kekuatannya. 要寻求他的能力， Karena kekuatan kita terbatas. 因为我们的能力是有限的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， banyak kepala rumah tangga bingung karena uang makin tipis, kebutuhan makin besar. 有很多的家庭自主，他们感到很不知所措，因为这个存款越来越薄，需求越来越大。 Banyak anak muda kehilangan harapan karena lamaran kerja mereka berulang kali ditolak. 有很多的年轻人，他们失去了盼望，是因为他们的找工作被拒绝。 Banyak juga pelaku usaha kecil tak sanggup membayar cicilan karena omset yang turun drastis. 有很多的中小企业的商人，他们不能再付这个贷款，因为收入明显下降。 Bukan karena mereka malas, 不是因为他们懒惰， tetapi oleh karena kemampuan dan kekuatan mereka dan juga mungkin juga pengetahuan mereka sudah terbatas. 有可能是因为他们的能力、他们的思想方式有限的。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita bahwa kekuatan daripada Allah tidak terbatas. 今天上帝的话语告诉我们，上帝的能力是无限的， Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk mencari kekuatannya. 所以我们受命要去寻求他的能力。 Di dalam Alkitab ada mengkisahkan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Hizkia. 在圣经上有说关于这个亚述王的故事， Ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19. 这个记载在列王记下第19章。 Ketika Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur yang kuat, 当耶路撒冷被这个强大的亚述王包围的时候， Hizkia menghadapi pilihan yang sulit. 西西家面对了一个很难做决定的选择， Menyerah atau sekedar bertahan. 是投降还是坚持？ Ia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya. 他没有依靠他军队的能力， Ia datang ke rumah 他 Tuhan, 来到了上帝的家， masuk di rumah Tuhan, 进入了上帝的家， datang di hadapan Allah 来到上帝的面 dan 前， berdoa. 在那里祷告。 Dia berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah atas segala kerajaan di bumi." 他祷告说：“神啊，只有你是地上万国的神。” Ini tercatat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15. 这个记载在列王记下第19章15节。 Singkat cerita, Tuhan membela umatnya 长话短说，上帝维护了他的子民， dan mengirim malaikatnya menaklukkan 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. 上帝就差遣了他的使者，在一个晚上打败了185000人的亚述军队。 Kondisi ini memberitahu pada kita bahwa sesungguhnya kadangkala kita khawatir kalau melihat kekuatan kita. 这个告诉我们，当我们看到我们自己的能力的时候，我们会感觉到害 Tetapi 怕。 kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas, 但是如果我们知道我们所敬拜的上帝是无限的上帝， melampaui kekuatan kita, 是超越了我们的能力， maka tiada yang mustahil. 那是没有不难成的事。 Oleh saya Bapak Ibu Saudara yang dikasih 所以， Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita diperhadapkan pada kondisi yang bagaimanapun 无 juga, 论我们面对什么样的情况， mungkin saja utang yang menumpuk, 可能是一堆的这个欠账， bisnis yang bermasalah, 或是有问题的生意， kesehatan yang menurun, 是这个健康状况下降。 ya bukan kekuatan kita yang menjadi andalan, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. 我们不能靠我们的力量，但是我们要靠的就是上帝力量的来源。 Kita diingatkan kekuatan Tuhan bukan hanya untuk menang pada peperangan yang besar, 我们被提醒说，上帝的能力不是只是用来打赢胜战， tetapi kekuatan Tuhan itu juga kita butuhkan di dalam menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari. 上帝的能力也是用来面对我们每一天生活的压力。 Oleh sebab itu carilah kekuatannya
karena kekuatan kita terbatas. 所以要寻求他的能力，是因为我们的能力是有限的。 Poin yang terakhir, 最后一点， carilah wajahnya senantiasa, jangan hanya pada saat terjepit. 要常常寻求他的面，不只是在困难的时候。 Carilah wajahnya senantiasa, jangan hanya pada saat kita terdesak. 不要在我们受逼迫的时候才寻找他的面。 Firman Tuhan tidak berkata carilah Tuhan kalau sudah mentok. 圣经没有告诉我们说，如果我们走投无路的时候才寻找上帝， Tetapi carilah wajahnya senantiasa. 但是时常要寻求他的面。 Itu artinya terus 这 menerus. 个表示说持续的， Sama seperti kesaksian yang saya sampaikan 就 tadi. 是好像我说的刚才的这个见证。 Jangan hanya pada saat terdesak, terjepit baru berdoa sungguh-sungguh kepada 我们不要 Tuhan. 等到我们受逼迫的时候，被迫击的时候才真正的祷告。 Di tengah berita buruk setiap hari yang kita 我 dengarkan, 每一天所听的这个坏消息， kita perlu meneguhkan diri untuk tidak hanya hidup dari berita, tetapi hidup dari firman Tuhan. 我们必须要坚定自己的心。我们活在不是从这个坏新闻而来， Di 而 dalam- 是要从上帝的话语。 Di dalam Alkitab mengisahkan tentang Daniel di Babel. 在圣经上记载关于但以理在巴比伦， Saat itu ada sebuah peraturan yang dibuat agar tidak seorang pun boleh berdoa selain menyembah kepada raja. 在那个时候立了一个禁令，除了祷告敬拜国王，任何人不能祷告给神。 Perintah itu atau peraturan itu tidak membuat Daniel terintimidasi. 这个禁令或是这个法律没有得到但以理的逼迫。 Daniel tetap membuka jendela ke arah Yerusalem dan berdoa 3 kali sehari seperti biasa. 但以理他还是打开他的窗户，他一日3次的祷告。 Daniel pasal 6 ayat 11 memberitahu pada kita, 但以理书第6章第11节告诉我们， 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 一日3次双膝跪在上帝面前祷告感谢，与素常一样。 Sekalipun situasi pada saat itu sangat tidak mendukung, 虽然那个时候的情况没有得到支持， Daniel tidak berhenti mencari wajah Tuhan. 但以理没有停止寻求上帝的面。 Ini juga mengingatkan setiap kita 这个也是提醒了我们每一 bahwa 个人。 Daniel pernah dimasukkan ke dalam gua singa. 但以理曾经被扔在狮子的坑中， Dan singa yang ada itu singa yang buas dan lapar. 这个狮子是很危险的。 Dan kita tahu akhir kisahnya bagaimana Daniel dilepaskan dari gua 我 singa. 们知道这个最后就是但以理从这个狮子空得了释放， Tetapi kita diingatkan juga 但是我们也是被提醒， Daniel dilepaskan dari gua singa bukan pada saat dia berdoa di gua singa. 但以理得释放不是因为但以理在这个狮子的空中的时候祷告， Tetapi doanya dalam keseharian itulah yang berkuasa melepaskan dia daripada yang jahat. 而是他每日的祷告使他有能力脱离凶恶。 Hal ini memberitahu kepada kita jangan cari Tuhan pada saat terjepit. 这个告诉我们，不是在被困住的时候我们寻找上帝， Jangan cari Tuhan hanya pada saat kita tidak ada lagi jalan keluar. 不要只是在我们走投无路的时候才寻找上帝。 Berdoalah 我 senantiasa. 们要常常祷告， Ikutlah kebaktian doa setiap Rabu malam. 每天星期三晚上要 Ini 参 adalah 加晚 sumber 祷会， kekuatan bagi kita 这个就是我们能力的来源， untuk melepaskan daripada yang jahat. 可以使我们脱离凶恶。 Jangan cari Tuhan saat dompet kita kosong. 不要当我们皮包空荡荡的时候才寻找上帝， Atau pada saat kita banyak hutang. 或是当我们很多这个欠债的时候才寻找 Tetapi 上帝。 datanglah di hadapan Tuhan ketika dompet kita masih ada sisa uang. 但是当我们的钱包还有剩余的时候才寻求上帝， Ataupun saat kita berlimpah. 或是当我们多有余的时候， Inilah penyembahan yang sejati. 这个就是真正的敬拜。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita tidak hanya mencari Allah secara 我 samar-samar. 们不是以模糊的方式寻求上帝， Di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat wajah Allah secara nyata.
在耶稣基督里面，我们可以很清楚的看见上帝的真相。 Ia hadir bukan hanya di dalam doa tetapi di dalam seluruh kehidupan 他 kita. 不只是在祷告中与我们同在，而是在我们每一层的生活里面。 Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. 主耶稣就是我们的能力， Dia adalah pengharapan 他 kita. 是我们的盼望， Dia adalah damai sejahtera 他就 kita. 是我们的平安。 Ketika dunia ini bergoncang, 当这个世界震动的时候， Kristus adalah batu karang yang teguh. 基督就是坚定的磐石。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang 所 terkasih, 以，亲爱的弟兄姐妹， jangan hanya habiskan waktu kita membaca berita ataupun mendengar berita di TikTok. 我们不要浪费我们的时间在看那个 TikTok 的新闻 Lihatlah wajah Tuhan melalui doa 啊，透过祷告看见上帝的脸， dan pembacaan firman Tuhan. 还有读圣经。 Karena bukan tidak mungkin banyak orang Kristen sekarang lebih lama nonton TikTok daripada baca Alkitab. 是有可能，不是不可能。现在的基督徒看 TikTok 的时间比祷告的时间还要多。 Amin. 阿门， Amin. 阿 Nah, 门。 yang senyum-senyum ini sudah tahu lah ya. Jangan hanya kita juga melihat kekuatan kita. 我们不要只看我们的能力， Andalkanlah kekuatan daripada 我 Allah. 们要依靠上帝的能力。 Kita akan menutup ibadah kita dengan satu komitmen di dalam hati 我们 kita. 会结束我们今天的这个讲道。 Tuhan, di tengah krisis ini aku akan tetap mencari Engkau dan kekuatan-Mu. Aku percaya Engkaulah pengharapan dan 主啊，在 pertolongan. 这个危机的情况下，我依然要寻找你，寻找你的能力。我相信你就是我的盼望，你就是我的帮助。 Carilah Tuhan seperti Raja Daud. 如大卫寻求上帝， Andalkanlah kekuatan Tuhan seperti Raja 如 Hizkia. 西西家依靠上帝的能力， Setialah mencari wajah Tuhan seperti 如 Daniel. 但以理寻求上帝的脸。 Percayalah Tuhan yang sama juga akan menopang hidup kita sekalian. 相信上帝同样的，上帝会支撑我们的生活。 Tuhan Yesus memberkati. 耶稣祝福， Mari kita 我 berdoa. 们一同祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami melihat kondisi dunia akhir-akhir ini dan juga kondisi bangsa dan negara kami. Kadangkala ada muncul kekhawatiran, ada muncul berbagai kondisi dan keadaan dan perasaan kami. Tetapi kami yakin dan percaya pada malam hari ini, ketika firman Tuhan berbicara bagi kami setiap pribadi, Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang daripada Engkau. Engkau memberikan kami damai sejahtera daripada Engkau. Tuhan, Engkau memberikan kami pengharapan yang daripada Engkau. Engkau mengingatkan kami untuk mencari Engkau sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sekalipun kekuatan kami terbatas, tapi kami yakin dan percaya kekuatan yang daripada Engkau sungguh tak terbatas. Oleh sebab itu Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa terus-menerus mencari Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.